kami dari kumpulan 21 ingin membincangkan tentang tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Auni Nafisa binti Rashidi. Nombor pendaftaran 03 DPR 19F1078. Saya Nur Syafika binti Aris dan nama matrik saya adalah 03 DPR 19F1079. Saya Ahmad Syafiq bin Sabban daripada kelas DPR 4D. Saya Abdul Muiz bin Abdul Malik. Nombor matrik 03 DPR 19F1080. Saya ingin menerangkan tentang ringkasan eksekutif. Kemudahan yang berkualiti dalam sesebuah organisasi akan dapat memenuhi keperluan dan memberi kepuasan kepada pelajar. Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan yang disediakan di Polimas. Kemudian, reka bentuk tinjauan digunakan dalam kajian ini dengan melibatkan pelajar semester 1 Jabatan Perdagangan di Polimas. Pendekatan penyelidikan kajian ini adalah pendekatan kuantitatif. Ianya pendekatan yang jimat masa dan menggunakan pemboleh ubah yang boleh diukur secara numerikal. Seterusnya, pengenalan. Kepuasan pelajar merupakan isu yang penting bagi menjamin keselesaan pelajar dalam sesuatu organisasi. Pelajar bertindak sebagai pelanggan kepada sesebuah institusi mempunyai kehendak masing-masing yang perlu dipenuhi oleh pihak pengurusan institusi. Kemudahan yang terbaik juga memberi impak kepada institusi. Contohnya, kemudahan belajar menggunakan bahan rujukan yang mencukupi dan tenaga pengajar yang cemerlang. Kemudian, saya ingin menerangkan tentang latar belakang. Setiap institusi mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, termasuklah kepuasan mereka terhadap kemudahan yang disediakan. Sebagai contoh, Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Yang seterusnya, Polimas menguruskan kemudahan yang terbaik kepada pelajar untuk mereka menuntut ilmu. Dan seterusnya, segala kemudahan yang diberikan juga tidak memerlukan pelajar membayar yuran yang mahal. Hal ini kerana wang yang diperolehi oleh Polimas dan juga bantuan kerajaan amatlah mencukupi. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang permasalahan kajian. Dalam zaman yang maju dengan teknologi ini, kemudahan yang lengkap dalam sesebuah institusi pengajian akan mempengaruhi kepuasan pelajar. Pengurusan kualiti dalam perkhidmatan dianggap memberi penekanan kepada pelanggan yang merupakan pihak berkepentingan dalam sesebuah proses penyampaian perkhidmatan. Untuk menjamin kualiti pelajar yang cemerlang, kemudahan yang disediakan oleh Polimas harus dipertingkatkan untuk menjamin kepuasan pelajar. Kemudian saya ingin menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian mempunyai dua bahagian. Yang pertama, objektif khusus. Yang kedua, objektif umum. Objektif khusus untuk mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di bilik kuliah. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di perpustakaan. Yang ketiga, untuk mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di asrama. Objektif umum untuk meninjau tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di Polimas. Kemudian saya ingin menerangkan tentang hipotesis kajian. Bagi hipotesis bilik kuliah, HO kemudahan bilik kuliah yang memuaskan pelajar, H1 kemudahan bilik kuliah yang tidak memuaskan pelajar. Bagi hipotesis perpustakaan, HO kemudahan perpustakaan yang memuaskan pelajar, H2 kemudahan perpustakaan yang tidak memuaskan pelajar. Yang ketiga, bagi hipotesis asrama, HO pengurusan asrama yang memuaskan pelajar, hipotesis 3 pengurusan asrama yang tidak memuaskan pelajar. Untuk kepentingan kajian, hasil kajian telah diperoleh diharap dapat memberi manfaat kepada pihak Polimas untuk menaiktarafkan fasiliti baru bagi memberi kepuasan terhadap pelajar Polimas. Selain itu, membantu pihak Polimas untuk menaik taraf peralatan yang kurang di dalam bilik kuliah. Seterusnya, pihak Polimas dapat mengetahui kekurangan yang ada di perpustakaan. Akhir sekali, dapat membantu pihak Polimas untuk memperbaiki kekurangan yang berada di asrama supaya kepuasan yang lebih memuas dapat dicapai. Pemboleh ubah bersandar, iaitu tahap kepuasan
pelajar terhadap kemudahan di Polymas, dan pemboleh ubah bebas ialah bilik perpustakaan, bilik kuliah dan asrama. Soalan kajian, apakah tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di bilik kuliah? Yang kedua, apakah tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di perpustakaan? Dan yang terakhir, apakah tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di asrama? Untuk reka bentuk kajian pula, penyelidikan yang digunakan. Kajian menyelidikan tentang tahap kepuasan pelajar tentang kemudahan di Polymas adalah berkait tentang kajian application. Pendekatan penyelidikan kajian ini adalah pendekatan kuantitatif. Kaedah penyelidikan kajian yang digunakan adalah kaedah deskriptif. Kaedah ini menerangkan maklumat yang diperolehi atas penyelidikan kajian. Untuk rancangan persampilan merupakan kaedah untuk mendapatkan maklumat bagi menyelesaikan masalah tanpa perlu menggunakan keseluruhan populasi. Persampilan akan memberikan kita untuk mendapatkan maklumat dengan cepat. Populasi yang melibatkan pelajar semester 1 Jabatan Perdagangan sesi Disember 2020. Dan sampel kami ialah pelajar dari Diploma Perakaunan. Persampilan bukan kebarangkalian yang dipilih oleh kami adalah persampilan kemudahan. 10 orang pelajar semester 1 dari Jabatan Perdagangan yang berada di Polymas. Kajian yang pertama ialah pengenalan dan latar belakang tajuk kajian. Yang kedua, membuat penyataan masalah. Yang ketiga, membuat objektif kajian serta pendekatan masalah. Keempat, membuat reka bentuk kajian. Kelima, membuat pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, pelaporan. Ke-8, pembelajaran. 9, membuat jadual kajian. 10, rujukan. 11, appendix. 12, membuat ringkasan eksekutif. Untuk kajian instrumen, kajian yang dibuat adalah secara online kerana sesuai untuk digunakan. Bersesuaian dengan keadaan pandemik COVID-19, kita mendapat menjimatkan masa kerana tidak perlu berjumpa dengan responden untuk mengedarkan borang soal selidik. Untuk bahagian A, bahagian ini mengandungi demografik seperti jantina, jambatan, khusus semester dan negeri menetap. Bahagian B pula yang mempunyai soalan berkenaan tentang kepuasan pelajar, bilik kuliah, perpustakaan dan asrama. Untuk kaedah pengumpulan data, dalam membuat penyelidikan perlu menggunakan yang sesuai supaya data yang akan diperoleh tidak mempunyai sebarang kesalahan maklumat dan boleh dipercayai. Antaranya ialah data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dan belum diproses. Data ini diperoleh daripada soal selidik yang diedarkan kepada pelajar yang berada di Polymas. Seterusnya, data ini adalah data yang diperoleh daripada rujukan lain. Jadi dalam penyelidikan kami ini, kami memerlukan sokongan ilmiah pihak lain supaya memberi kepastian lagi kepada pembaca. Merujuk kepada rajah di atas, saya akan membentangkan berkenaan perbelanjaan kami dalam penyelidikan ini. Kami menggunakan beberapa bahan bagi melaksanakan kajian ini, iaitu kertas A4 sebanyak 120 helai yang berharga RM18 dan seterusnya kami membelanjakan RM7 untuk tujuan fotostat sebanyak 70 helai. Selain itu, kami juga membelanjakan RM6 untuk membeli pen sebanyak 3 batang bagi penyelidikan ini. Akhir sekali, kami telah membelanjakan RM9 bagi membeli fail sebanyak 3 keping untuk memudahkan proses penyimpanan maklumat dan data bagi penyelidikan ini. Jadi, jumlah keseluruhan perbelanjaan bagi penyelidikan kami ini ialah RM40. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan maklumat responden. Merujuk pada gambar rajah di atas, maklumat berkaitan jantina menunjukkan bahawa lelaki sebanyak 26 orang dengan peratusan sebanyak 65%. Jantina perempuan pula menunjukkan jumlah sebanyak 14 orang dengan peratusan sebanyak 35% bagi kelas pula. Seramai 14 orang pelajar dari kelas DAT1A dengan peratusan sebanyak 35%. Bagi pelajar dari kelas DAT1B pula mencatatkan seramai 17 orang dengan peratusan sebanyak 42.5%. Akhir sekali bagi kelas DAT1C, seramai 5 orang pelajar dicatatkan dengan peratusan sebanyak 22.5%. Akhir sekali bagi negeri pula,
Kuala Lumpur mencatatkan bilangan jumlah sebanyak 5 orang, iaitu dengan peratusan sebanyak 12.5. Selangor dan Melaka mencatatkan jumlah bilangan yang sama, iaitu sebanyak 6 dan diikuti peratusan sebanyak 15%. Bagi negeri seterusnya iaitu Johor, Terengganu, Pulau Pinang dan Perlis juga masing-masing mencatatkan jumlah yang sama, iaitu 1, diikuti dengan kadar peratusan sebanyak 2.5%. Bagi Kedah pula yang mencatatkan nilai yang tertinggi, iaitu pada 19 orang dan diikuti peratusan sebanyak 47.5%. Seterusnya, analisa soalan berkaitan tahap kepuasan. Merujuk kepada jadual di atas, soalan pertama mendapat skor min sebanyak 3.40 dan di tahap sederhana. Bagi soalan kedua pula mendapat skor min sebanyak 3.60 dan di tahap sederhana. Bagi soalan ketiga pula mendapat skor min sebanyak 3.68 dan di tahap tinggi. Bagi soalan keempat pula mendapat skor min sebanyak 3.35 dan di tahap sederhana. Bagi soalan kelima pula mendapat skor min sebanyak 3.68 dan di tahap tinggi. Akhir sekali bagi soalan keenam mendapat skor min sebanyak 3.56 dan di tahap sederhana. Akhir sekali saya akan membentangkan berkenaan analisa soalan berkaitan bilik kuliah pula. Berdasarkan jadual di atas, soalan pertama mendapat skor min sebanyak 3.95 dan di tahap tinggi. Bagi soalan kedua pula mendapat skor min sebanyak 3.63 dan di tahap sederhana. Bagi soalan ketiga pula mendapat skor min sebanyak 3.45 dan di tahap sederhana. Bagi soalan 4 mendapat skor min sebanyak 3.65 dan di tahap sederhana. Bagi soalan kelima pula mendapat skor min sebanyak 3.53 dan di tahap sederhana. Bagi soalan keenam mendapat skor min sebanyak 3.43 dan di tahap sederhana. Akhir sekali bagi soalan ketujuh mendapat skor min sebanyak 3.10 dan di tahap sederhana. Jadi saya akan sambung untuk analisa data berkenaan dengan perpustakaan. Jadi untuk soalan pertama adalah proses peminjaman dan pemulangan buku adalah cepat dan cekap. Skor min berada 3.75, jadi berada pada tahap yang tinggi. Soalan kedua, persekitaran di perpustakaan adalah bersih, selesa dan selamat. Skor min adalah 3.98 dan pada tahap yang tinggi. Soalan ketiga ialah koleksi buku di perpustakaan mencukupi untuk rujukan. Skor min berada 3.68 dan pada tahap yang tinggi. Soalan untuk keempat ialah layanan di kaunter perpustakaan adalah mesra 10. Skor min adalah 3.75 dan berada pada tahap yang tinggi. Okey, soalan terakhir bagi perpustakaan ialah kemudahan seperti pengawal dingin atau kipas di dalam perpustakaan yang saya gunakan sering rosak. 9 orang untuk sangat setuju, 8 orang untuk setuju, tidak pasti 15 orang, tiada orang untuk tidak setuju, sangat tidak setuju ialah 8 orang. Skor min adalah 3.25 dan berada pada tahap yang sederhana. Untuk soalan terakhir, analisa soalan terakhir ialah berkaitan dengan asrama. Jadi soalan pertama, saya bersetuju asrama yang saya gunakan berada dalam keadaan bersih. Skor min bagi soalan pertama ialah 3.55 dan berada pada tahap yang tinggi. Soalan kedua adalah saya bersetuju asrama yang saya gunakan berada dalam keadaan yang selamat. Skor untuk ini adalah 3.45 dan berada pada tahap sederhana. Soalan ketiga pula, saya selesa dengan asrama yang saya duduki. Skor ini adalah 3.63 dan berada pada tahap sederhana. Untuk soalan yang keempat adalah saya berpuas hati dengan kemudahan yang ada di asrama. Skor min adalah 3.5 dan pada tahap sederhana. Kelengkapan di asrama sangat memuaskan. Skor min adalah 3.50 dan pada tahap sederhana. Soalan ke-6 pula, masa yang diberi untuk outing mencukupi. So skor min ialah 2.8 pada tahap sederhana. Soalan terakhir ialah saya lebih selesa tidak duduk di asrama. Skor min adalah 3.30 dan pada tahap yang sederhana. Jadi untuk limit kajian pertama, responden adalah dipilih secara rawak, hanya
kalangan diploma perakaunan. Kedua, kajian ini hanya ditumpukan kepada semester 1. Akhir sekali, kajian ini tidak terlalu menyeluruh kerana kekangan waktu. Kami membuat kajian ini hanyalah 3 bulan. Okey, jadi untuk cadangan pula, kami ingin mengemukakan beberapa cadangan agar masalah yang timbul dapat diselesaikan. Cadangan pada pihak Polimas untuk bilik kuliah adalah pihak Polimas perlu sediakan tong sampah dalam setiap bilik kuliah. Penambahbaikan seperti menukar meja kerusi yang lama kepada meja kerusi yang baru. So, persekitaran dan pengurusan bilik kuliah akan beri kesan kepada pelajar untuk lebih fokus dalam kelas. Untuk perpustakaan pula, pihak Polimas perlu menyediakan kemudahan yang mencukupi. Contohnya memasang Wi-Fi tanpa ada had, jadi pelajar boleh gunakan di dalam perpustakaan. Dan lagi satu ialah menyediakan maklumat dan bahan rujukan yang lebih banyak untuk pelajar membuat rujukan. Untuk cadangan kepada asrama ialah pihak Polimas boleh menyediakan bilik air yang mencukupi. Kedua, memastikan bekalan air sentiasa berjalan dengan lancar. Yang terakhir ialah mengambil cleaner ataupun tukang cuci untuk membersihkan persekitaran asrama. Secara keseluruhan, kajian yang dijalankan berkenaan mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap kemudahan di Polimas memenuhi segala objektif yang digariskan, di mana objektif itu menyentuh tentang penggunaan bilik kuliah, perpustakaan dan asrama.